على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita berhenti pada qauluhu li'anna sifati maulana. Kata syarih kat tepi tu, syarh min bima'na ba'd fahiya litab'id ay min ba'di ma yajibu li'anna sifati maulana jalla wa azza alwajibata lahu la tanhasiru fi hadhihi al-'ishrin. La tanhasiru. Jangan macam tunhasar pula. Tanhasiru. Dia atas wazan infi'ala, infi'al, infi'al ni infa'ala yang fa'ilu infi'al. Dia memang mabni, dia lazim lah. Lazim. Dia mabniyun lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah. Dan dia semua lazim lah. La tanhasiru. La tanhasiru fi hadhihi al-'ishrina, tidak terhad pada 20 ni saja. Kenapa? Id kamalatuhu la nihayata laha, kerana kesempurnaan Tuhan itu tidak ada sempadan, tak ada habis baginya. Walam yukallifna Allahu, dan Allah Ta'ala tidak mentaklifkan kita illa bima'rifati, kecuali dengan mengetahui ma nasaba lana alaihi dalilan, apa yang Allah meletakkan bagi kita atasnya, atas ma sebagai dalil. Wahiya hadhil 'ishrun, iaitu 20 ini. Wa tafaddala alaina, dan Allah Ta'ala menganugerah, memberi kelebihan, memberi kurnia kepada kita bi isqati taklif bima lam yansib lana alaihi dalilan, dengan menggugurkan taklif, tuntutan, dengan barang yang tidak didatangkan bagi kita di atasnya dalil. Ai al-wujud. Apa dia sifat itu? Al-wujud. Wa qawluhu wal 'ishrun sifatu apa ni? Al-'ishrun, mana qawluhu 'ishrun pada kalam musannif. 'ishruna sifatan, 'ishruna sifatan. Jadi qauluhu wal 'ishrun sifatan hiyal wujud. Wal 'ishruna sifatan, 20 sifat tu ila wujud ila akhir ma dzakara, sehingga akhir apa yang disebut oleh musannif. Wal wujudu sifatun thubutiyah. Sama berarti situlah kita baca hasyiah Asy-Syarqawi. Putus-putus. Cik Azizi kata putus-putus. Ya. Putus-putus sini. Putus-putus Putus-putus. Rekod tak? Backing serap. Backing rekod audio se. Putus teruk sangat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada qaul muhasyi. Qawluhu li'anna sifati maulana. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Qawluhu li'anna sifati maulana. Kalam musannif ini ta'lilun li apa tu? Ta'lilun. Ta'lilun li ja'li min. Ta'lilun li ja'li min bermakna ba'. Ini illah bagi menjadi oleh musannif min tu
dengan makna ba'. Tu ada orang kata okey je tu. Okay, jadi illah bagi apa? Illah kenapa musannif menjadikan min tu makna ba'? Ada? Min bermakna ba'. Kenapa? Li'anna. Jadi li'anna sifati maulana tu illah. Kenapa min dengan makna ba'? Macam boleh? Nah, ta'lilun li ja'li min bermakna ba'. Okay. Qauluhu la tanhasiru fi hadhihi al-'ishrina. Tidak terhad, tidak sakat. Kita lama tak sakat dah. Tidak terhad pada ini 20. Ai la takhtassu biha. Tidak khusus bagi 20 ni saja. Bukan khusus pada 20 saja. Jadi kadang-kadang hasyiah dan syarah ni ditolong kita lah nak memodernkan atau nak mentafsirkan setengah kalimah-kalimah ni. Tak. Jadi la tanhasiru bermakna ai la takhtassu. Kemudian wa adamu al-hasri fil 20 sadiqun biziyadati 'alaiha ma'an nihayah wa biziyadati ma'a adamin nihayah fayaqulu faqauluhu id kamalatuhu. Okey. Sekarang ni bila kata tidak tentu pada 20. Apa faham tak tentu pada 20? Wa adamul hasri, dan faham daripada tidak hasar, tidak terhad itu pada 20, tidak terhad pada 20, benar ia dengan lebih daripada 20 ma'an nihayah, tapi ada habis. Kata dak 20 je, mana boleh jadi lebih dari 20 tapi ada penghabisan. Wa biziyadati ay wasadiqun biziyadati ma'a adamin nihayah, dan betul juga, kena juga kalau penambahan dengan tidak ada penghujung. Jadi bila sebut dak terhad 20 tu ada ihtimal, ihtimal lebih 20 tapi ada had, ataupun lebih pada 20 tapi tak ada had. Faqauluhu, maka kata musannif id kamalatuhu, ini ta'lilun li'adami linhisar, ini illah bagi tidak terhad itu. Bima huwa akhassu illatun li'adami linhisar bima huwa akhassu minhu, dengan perkara yang lebih khusus daripadanya, daripada adamil inhisar. Adamil inhisar, adamul al-inhisari yufhamu minhu annahu zaidun alaihi bin ma'an nihayah wa zaidun alaihi bila nihayah. Tapi bila kata adamil inhisar tu id kamalatuhu tu, id kamala, id ta'liliyah, illah tu kena kepada adamin al-inhisar dengan makna akhas. Sebab makna adamin inhisar dua tadi kan. Jadi hak ni illah pada dua-dua ke illah ada saja. Jadi dia kata id kamalatuhu tu illatun li adamil inhisar bima huwa akhassu minhu, perkara yang lebih khusus pada adamil inhisar. Sebab adamil inhisar sadiqun li ma'nayaini. Tapi illah ni bukan raji'un li ma'nayain, raji'un li ahadi ma'nayaihi. Liqusurihi ala surati thaniyah, kerana terhad dia pada rupa kedua, pada surah kedua. Surah mana? Az-ziyadatu bila nihayah. Hak tambahan, hak tak ada hujung. Tetapi lakinnaha lamma kanat hiyal maqsudatu, tetapi kerana adalah ia itu lima kan apa ni? Lakinnaha tetapi kerana sesungguhnya lamma kanat hiyal maqsudah adalah surah as-saniyah itu yang dimaksudkan, iqtasara 'alaiha fit ta'lil, maka menentukan menhadkan musannif atas surah yang kedua pada illah. Kerana waktu pentingnya. Kenapa tak? Maka merujuk kepada surah yang kedua daripada makna al-inhisar. Habis. Qauluhu la nihayata laha, tidak ada penghujung. Ke sifat-sifat
kesempurnaan Tuhan ni tak ada habis. Ai fi nafsil amri. Pada fi nafsil amri, pada hakikat sebenar. Pada hakikat sebenar. Duk teringat pada diri suruh. Fi nafsil amri, pada hakikat sebenar. Okey. Wa thubutu ma la nihayata lahu laisa mamnu'an aqlan. Okey, sekarang ni timbul soal pula. Ada ke benda hak tak ada habis Ada ke benda hak tak ada habis? Kata subut, sabitnya subutu ma la nihayata lahu laisa mamnu'an aqlan. Tak, bukan mamnu' pada akal, tidak mustahil pada akal bin nisbati lil qadim, nisbah kepada hak qadim. Nisbah kepada qadim, Tuhan, sifat Tuhan, tak ada mustahil. Tak ada penghujung tu tak mustahil. Sebab apa? Sebab dia luar daripada sistem ni. Daripada capaian akal. Maka tak mustahil. Sawa'un kana fi sifatil wujudiyyati, sama ada pada sifat wujudiyah, sifat hak bangsa ada, au ghairiha, ataupun pada selain sifat wujudiyah, salbiyah ke, tak kira. Jadi tak ada penghujung bagi sifat kesempurnaan Tuhan. Amma binisbati lil hadithi, adapun nisbah kepada baharu, kepada makhluk, ada tak benda tak ada ujung ni? Okey, fa in kana bi ma'na la awwala lahu wala akhirah fa mustahilun. Kalau dengan makna, kalau tidak ada penghujung ni, dengan makna tidak ada awal bagi makhluk atau tak ada akhir, hak tu mustahil. Carilah mana-mana hadis. Ambillah contoh. Tak? Katakanlah jauhar far, apa-apa. Mana-mana unsur ke. Kalau tak ada awal baginya dan tak ada akhir, hak tu mustahil. Nampak? Jadi sebab itu hak kata ada perbuatan Allah Ta'ala pada makhluk yang sentiasa ada semua sejak azali tu, tak boleh nak terima lah. Tak boleh nak terima. Okay. Wa in kana bi ma'na anna lahu awalan wala akhira lahu. Adapun dengan makna nisbah pada makhluk ni, kalau ada awal tapi tak ada akhir. Ada awal tak ada akhir, maka fajaizun, itu harus aja. Awal ada tapi akhir tak ada, boleh ke tak diterima? Boleh. Fajaizun kanaimil jinan, kanaimil jinan, seperti apa nama ni, Allahumma salli ala nikmat-nikmat syurga. Nikmat-nikmat syurga. Fa innahu la yatanaha, kerana nikmat syurga ini tidak ada kesudahan. Tak ada sudah, tak ada habis. Nikmat syurga ini tidak ada kesudahan. Bimakna, dengan makna annahu la yanqati'u abadan, bahawa nikmat syurga itu tidak akan putus selama-lamanya. Hatta la yatajaddadu ba'daha syai'un. Hatta la yatajaddadu ba'daha syai'un, sehingga kan tidaklah baharu selepasnya sesuatu. Jadi tak akan putus-putus semua. Wa amma kullu ma wujida minha, adapun apa yang ada daripadanya fima madha, pada barang yang telah lalu, ila zamanil hal, sehingga ke sekarang, fahuwa mutanahin, maka dia itu ada kesudahan. Sesuatu yang telah ada fima madha, sejak dahulu, pada dahulu ada dah, ila zamanil hal, sehingga zaman sekarang, maka fahuwa mutanahin, maka dia itu ada kesudahan lah. Lahu mabda'un, ada penghujung, ada permulaan, wa muntahin, wa muntaha, muntaha, dan ada kesudahan. Ada mabda', ada muntaha dia. Kalau benda tu ada mula, tak, maka adalah kesudahannya. Okay. Kemudian katanya, mana tadi?
Fasifatuhu ta'ala, maka sifat-sifat Allah Ta'ala la nihayata laha fi nafsil amri. Tidak ada kesudahan pada hakikat perkara sebenar. Hakikat sebenarnya tak ada kesudahan. Habis. Wa qauluhum kullu. Perkataan mereka. Para ulama dia bila sebut kullu ma dakhala fil wujudi fahuwa mutanahin. Setiap yang masuk dalam wujud, setiap yang wujud, maka dia itu ada yang ada kesudahan. Ulama kata kullu ma dakhala fil wujudi fahuwa mutanahin. Setiap apa yang masuk dalam wujud, yang wujud ini pasti ada kesudahan. Maka perkataan itu makhsusun bil hadithi, khusus merujuk kepada benda baru saja. Okey. Wa ma'a kauniha ghaira mutanahiyatin. Dan dalam keadaan bahawa nikmat-nikmat syurga ini, nikmat-nikmat syurga ini tidak berkesudahan. Ataupun sifat-sifat Tuhan, nak kiralah keadaan benda yang tidak ada penghujung ni, keadaannya tidak ada penghujung itu, ya'lamuhallahu tafsilan. Ni bukan sifat syurga ni. Kauniha kembali kepada kembali kepada sifat Tuhan. Wa ma'a kauniha, beserta keadaan segala sifat kesempurnaan Tuhan itu tidak ada kesudahan, ya'lamuhallahu tafsilan. Allah Ta'ala tahu secara tafsil. Okey, sekarang ni kita tahu sifat Tuhan tu secara umum ada berapa? Sifat Tuhan secara umum ada berapa? Sifat Tuhan secara umum ada? Sifat Tuhan secara umum ada berapa? Ada infinity. Nah, maknanya tak ada hak ah. Ada secara infinity. Masa baru tergodok tahu tak ada hak. Ada berapa? Tak terbilang. Boleh tak? Tak terbilang. Mana infinity. Jadi kita tahu secara ijmali lah. Segala sifat kesempurnaan Tuhan itu wajib Tuhan bersifat. Berapa? Tak boleh nak bilang berapa. Dah habis tak mau? Dah Tuhan tahu gitu ke? Tak. Allah Ta'ala tahu secara tafsir. Allah Ta'ala tahu secara tafsir. Secara satu-satu. Secara terperinci. Wama tu apa? Wama yatara'a. Tak, maksud saya. Wama yatara'a minat tanahi. Fahuwa bihasabi uqulina al-qasirah. Okey. Apa yang apa nama ni? Taro'a nak terjemah ganda ni. Apa dia? Nampak? Apa yang zahir. Taro'a ni zahara wa bada. Wa ma yatara'a. Apa yang nyata, apa yang zahir. Jadi taro'a ni boleh terjemah zahara wa bada. Ya. Tergambar tak? Dia kata gambar. Nyata. Wa ma yatara'a. Apa yang nyata minat tanahi, daripada berkesudahan itu. Fahuwa bihasabi uqulina, itu mengikut akal kita, al-qasirati, yang terhad. Jadi kalau kita nak fikir-fikir, mesti ada habis. Ada? Tergambar habis itu kerana akal kita tak mampu nak fikir. Akal kita ni terhad, qasirah. Jadi apa yang tergambar, apa yang nyata, zahara lah. Wabada minat tanahi, daripada berkesudahan itu bihasabi uqulinal qasirah, kerana berdasarkan akal kita yang terhad. Fa inna hunaka umuran yajibu taslimuha, kerana di sana ada perkara-perkara yang wajib kita serah. Kita taslim, terima je. Serah makna serah ke Tuhan. Makna kita serah makna kita terima. Serah makna terima. Kita serah ke Tuhan ilmu dia, tapi kita terima lah.
Faham tak? Wajib kita serah je lah. Percaya je lah. Pendek kata, kita wajib percaya sahaja. Wa illam tasa'uha uquluna, walaupun tidak meluaskannya oleh akal kita. Tak boleh masuk akal. Tak luas akal ni maknanya tak boleh masuk dalam akal. La tasa'uha uquluna, walaupun tidak mampu. Alhamdulillah. Tidak masukkan dia oleh akal kita. Tak masuk akal kata. Tak boleh nak terima akal. Ka karamatil awliya, seperti karamat para wali. Ada kadang-kadang benda tu kita tak boleh, bukan tak masuk akal tu makna mustahil akal. Kena istilah tu, kalau molek kena perhatilah. Dia kata keramat ni perkara yang menyalahi akal. Tak apa telitilah sikit. Kalau nak beralus ni boleh kata menyalahi akal. Kalau menyalahi akal ni kita menyalahi akal tu maksud dia mustahil. Nampak tak? Mustahil. Jadi karamah awliya ni bukan mustahil, tapi benda yang luar pada kebiasaan akal. Boleh. Ataupun yang mustahil adat tu istilah teknikal nak kata benda lagi. Tak tercapai akal. Okey, boleh kok. Tak capai pun tak boleh kok. Tak boleh capai akal. Masuk mustahil kok. Tak mampu fikir. Nak mampu fikir. Mungkin meza kot, tak mampu fikir. Tak mampu fikir tu bukan maknanya mustahil pada akal. Makna luar pada kebiasaan lah. Luar pada kebiasaan. Kerana wa illam tasa'uha uquluna, walaupun tak dapat masuk oleh akal kita. Ka karamatil awliya, seperti karamat para wali. Fa innaha mawjudatun fi nafsil amri. Kerana itu ada pada nafsil amri. Wa yajibu taslimuha, dan wajib kita terima. Wa in kanat al-uqulu la tasa'u dhalik, walaupun akal tidak luaskan demitu. Akal tak boleh nak masuk, tak boleh nak memikir, tak boleh nak hurai, tak boleh nak apa ni, merasionalkan. Tu tak tahu. Oh tak. Ikutlah. Pilih mana setuju. Wa in kanatil uqulu la tasa'u dhalika. Habis. Qauluhu wa lam yukallifna Allahu, dan tidak mentaklif akan kita oleh Allah. Ai tafsilan, secara tafsil. Illa bima'rifati. Ma'rifah dengan mana? At-tasdiq. Kecuali dengan membenarkan. Kita terimalah. Wa qauluhu ma nasaba alaihi dalilan, perkara yang Tuhan letak atasnya dalil. Tuhan letakkan dalil. Ai tafsilan, secara tafsil lah. Aqliyan kana, sama ada dalil itu. Ai sawaun kana dalilu aqliyan, sama ada dalil itu aqliyan atau naqliyan, atau dalil itu naqli, Quran hadis. Bis. Wa qauluhu wa tafaddala alaina, dan telah mengkurnia. Allah Ta'ala memberi rengang, memberi kurnia ke atas kita, biisqati taklif, dengan menggugurkan taklif ini. Ai tafsilan, taklif secara tafsil. Tuhan gugurkan kepada kita kewajipan nak mengetahui secara satu-satu segala sifat-sifat Tuhan hak banyak tu. Tuhan tak wajibkan. Tapi wajib secara ijmali, sebab tu kata tafsilan. Ijmali wajib. Wajib kita kena tahu bagi Allah segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarat musannif dengan katanya wa tafaddala, isyarat kepada apa? Asyara ila annahu yajuzu lil maulana an yukallifana, bahawa boleh Tuhan nak mentaklifkan kita biha tafsilan, secara tafsir. Bila sebut tafaddala ni, maknanya Tuhan boleh je nak suruh wajibkan kita tahu selalu tafsir. Ma'a kauniha ghaira mutanahiyatin, walhal sifat kesempurnaan tu tak ada hujung. Ini kembali pada masalah benda ni. Masalah usul fiqh panggil apa? Taklif ma la yutaq. Masalah taklif ma la yutaq. Ini masalah ni kembali kepada masalah dalam usul fiqh. Sebenarnya bukan usul fiqh biasa sebutlah. Dia taklif ma la yutaq. Adakah harus Allah Ta'ala mentaklifkan kita perkara yang tak mampu kita buat?
Di sisi ahli sunnah harus. Asy'ariyah kata harus. Mu'tazilah kata tak. Tuhan menyuruh kita buat perkara hak tak mampu kita buat. Boleh ke tak? Dia kata tak boleh. Tak mampu buat, tiba-tiba Tuhan suruh. Mana boleh fikir akal? Kuat juga kalau ikutnya. Tapi Asy'ariyah jawab, tak. Kerana boleh sahaja Tuhan nak mentaklifkan. Tak ada apa nak halang Tuhan. Dah macam mana kita nak buat? Benda itu mustahil kita buat. Tak mesti buat. Kita beriman dan percaya tu dikira sebahagian daripada taklif dah. Kita iz'an, kita terima dan patuh ke ketentuan dan arahan Tuhan tu dah dikira taklif dah walaupun tak boleh nak mampu buat. Nampak? Okey. Cuba tanya ni dalam grup-grup Salafi kot ni. Tengok cenderung ke belahannya. Cenderung belahannya, tapi isu ni kecil je. Hatta di sisi mazhab ahli sunnah pun ada berlaku khilaf kot lah. Taklah kesan banyak sangat. Sebab ia bercerita tentang hukum. Boleh ke tidak taklif ma la yutaq. Okay? Jadi di sini wa tafaddala tu mengisyaratkan bahawa bagi Tuhan boleh mentaklifkan kita dengan mengetahui secara tafsil wa ma kauniha ghaira mutanahiyah walha benda itu tak ada kesudahan. Khilafan lil mu'tazilati, menyalahi bagi mu'tazilah al-qailina biman'i taklif bima la yutaq. Tu ada tu. Kerana yang berkata dengan man'i taklif, mustahilnya taklif bima la yutaqu, dengan perkara yang tidak mampu. Okay. Maka fa fi dzalika isyaratun, maka pada demikian itu isyarat ila raddi madhhabihim, kepada merokkan mazhab mereka. Dia boleh syarah pula pada wa tafaddala tu. Rok pada mazhab Mu'tazilah situ. Habis. Wa amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, fa jumhur mereka. Tengok. Dakik ni dia kata bukan kata semua ahli sunnah, jumhur. Maknanya ada dalam madrasah ahli sunnah sendiri yang ambil pandangan Mu'tazilah sini. Fa jumhuruhum ala jawazi dzalika taklif. Haruh taklif ma la yutaq ni haruh. Wa illam yaqa' fi ghairil aqaidi, walaupun tidak berlaku pada selain akidah. Pada selain perkara wa illam yaqa' fi ghairil aqidah, walaupun tidak berlaku pada selain akidah. Dan akidah berlaku tak? Akidah berlaku tak? Pada selain akidah makna pada hukum furuk, pada hukum syariat, hukum-hukum fiqh ni, hukum wajib mustahil, wajib saya hukum fiqh ni lah. Kewajipan sembahyang, wajib puasa, kewajipan umur ibadat ni. Waktu tak berlaku. Tak berlaku. Takkan Tuhan nak suruh benda yang manusia tak mampu buat. Sia-sia lah. Dari segi hakikat tak berlaku. Dari segi haruh-haruh. Dah benda akidah berlaku tak? Awak jumpa dah ni. Taklif ma la yutaq dalam akidah berlaku ke tak? Berlaku lah. Berlaku apa tak berlaku? Jumpa. Dah kita tak tahu hakikat Tuhan. Mampu tak? Dah mampu. Dah kita suruh beriman. Mampu beriman. Nampak tak? Sebab tu dia kait dengan wa illam yaqa' fi ghairil aqidati. Amma fiha. Adapun padanya pada aqaid, fa waqa'a, maka berlaku alal qawli bi anna an-nazara wajibun ala kulli ahadin. Wajib atas setiap seorang, atas pandangan mengatakan nazar tu wajib belaka. Mampu tak mampu wajib juga. Mampu tak mampu wajib juga. Nampak tak? Ni. Okey. Atas pandangan yang mengatakan nazar ni wajib. Sama ada dia mampu tak mampu. Ni contoh senang lah. Contoh perkara senang. Maknanya orang tu tak mampu nak tahu tentang perkara berkaitan dengan akidah. Dalil tak mampu. Jadi atas yang mengatakan nazar ni wajib belaka, dia tak mampu. Jadi seakan-akan dia ditaklifkan dengan perkara yang tak mampu. Dia tak mampu nak faham. Maka atas pandangan ini bi anna an-nazar wajibun ala kulli ahadin wa illam yakun fihi ahliyatun, walaupun dia tidak ada kemampuan li fahmihi, untuk fahamnya. Jadi
hukumnya berlaku atas pandangan ini. Wa innama saqatatil mu'akhadhatu bihi tafaddulan. Dah kalau gitu dosa ke? Dia kata dak. Hanya gugur mu'akhadhah. Gugur ambil dosa. Ambil mu'akhadhah ni ambil kira. Asal pada mu'akhadhah ni ambil kira. Yakni ambil kira dosa. Saqatatil al-ithmu. Maknanya saqata al-ithmu wa dhanbu. Dengannya tafaddulan minhu ta'ala. Ialah anugerah dan Allah Ta'ala kurniaan Tuhan. Nampak? Jadi atas pandangan mengata nazar tu wajib. Wajiblah ke? Dah orang tak mampu pun wajib ke? Wajib jugalah walaupun tak mampu. Dah dosa ke tak? Tapi tak dosa. Sebab apa Tuhan maaf ke dia? Wal khilafu bainahum. Khilaf di antara mereka innama huwa fil wuku'i. Hanya pada berlaku atau tidak. Berlaku atau tidak itu berlaku khilaf tu. Antara jumhur dan Mu'tazilah kot ni sama. Antara jumhur saja. Mu'tazilah dia kata nafi, tak? Nafi. Jadi khilaf antara jumhur ni annahum bainahum an innama huwa fil wuku'. Hanya pada berlaku ke tidak. Fa ba'dhum athbatahu, sebahagian mereka mensabitkan. Wa ba'dhum nafahu, sebahagian pula kata tak berlaku. Wa tafsilu dhalika, dan huraian demikian itu yu'lam, dapat diketahui min syarhil mahalli ala jam'il jawami'. Mu tengoklah syarah mahalli atau jam'ul jawami'. Adalah syarah mahalli atau jam'ul jawami'. Syekh Zakaria Ansari buat asyih dah. Wal 'ishruna sifatan hiyal wujud. As-sifatu wal wasfu wan na'tu 'inda nuhati bima'nan wahidin. Sifat, wasaf, na'at satu makna. Sifat, wasaf, na'at satu makna di sisi ahli nahu inda nuhati. Apa dia? Wa huwa tabi'u al-makhsusu, tabi'ul makhsus, iaitu tabi' yang tertentu. Takrif panjangnya dalam tu lah. Tabi' makhsus makna sebagaimana yang disebut oleh para ulama nuhah lah. Dalam nahu. Dia tulis benda sini, bab na'at. Bab na'at dia tulis mana Ashmawi kita, dia kata na'at huwa wasifatu wal wasfu bi ma'nan wahid wa ma'naha at-tabi' al-mushtaq wal muawwal bil mushtaq al muwaddih li matbu'ihi, iaitu at-tabi' bil al muwaddih li matbu'ihi. Okey, fil ma'arifil mukhassas fil ma'arifi al muwaddih li matbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassis lahu fin nakirati. Gitu dia punya takrif Imam Ashmawi buat. Wattabi'u al-mushtaqqu wal muawwalu bil mushtaqqi al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassis lahu fin nakirat. Kalau ma'rifat dia akan mentaudih, kalau nakirah dia akan mentakhsis. Okay. Jadi makna na'at, wasaf, sifat sama saja di sisi nahwu. Wa amma 'inda mutakallimin, adapun di sisi ahli kalam, faqad yutlaqu al-wasfu bi ma'na sifah. Kadang-kadang wasaf itu diitlaq atas makna sifat. Wa qad yufarraqu bainahuma, dan kadang-kadang dibezakan antara keduanya. Apa bezanya? Bi anna sifata ma qama bil mausufi. Sifat itu yang berdiri pada mausuf. Wal wasfa, wasaf pula ma qama bil wasifi. Sesuatu yang berdiri pada wasif, pada benda yang bersifat. Benda beza. As-sifah ma qama bil mausuf, al-wasfu ma qama bil wasif. Apa yang berdiri pada wasif, yang bersifat. Okay. Kenapa? Idh huwal ikhbaru. Kerana wasaf itu idh huwal ikhbaru biqiyamis sifati, ialah memberitahu tentang berdirinya sifat. Fahuwa sifatul wasif, maka dia tu sifat kepada wasif. Sifat kepada wasif yang memberitahu, yang mensifatkan.
Fahuwa sifatul wasif. Wahia sifat tu sifatul mausuf. Nampak? Bila kita kata apa nama ni? Wasaf. Wasaf tu sifat apa yang berdiri pada wasif. Siapa yang mensifatkan kita? Jadi perbuatan kita tu wasaf, mensifatkan apa yang ada pada sesuatu. Apa yang ada pada sesuatu tu sifat. Perbuatan kita yang mensifatkannya wasfun. Faham tak? Jadi beza kau ni tu. Wasaf tu apa? Hakim pada hukum. Lebih kurang lah. Wasaf tu perbuatan kita mensifatkan. Kita mewasafkan. Kita mensifatkan. Jadi itu perkara sifat yang ada pada wasif. Orang yang menyifatkan. Tak? Nampak tak? Kita kabar dinding ni putih. Kita mensifatkan. Mensifatkan kemana? Wasaf. Apa itu wasaf? Perbuatan kita mensifatkan. Berdiri pada kita sebagai wasif. Kita mengkhabarkan dinding putih. Putih itu sifat. Sifat putih itu ada pada dinding. Dinding itu mausuf. Apa Bi anna sifata maqama bil mausuf wal wasfa maqama bil wasifi. Idh huwa ikhbar. Kenapa? Kerana wasaf itu ikhbar. Pemberitahuan. Kita khabar. Kita sifat tu maknanya kita khabar. Kita mensifatkan. Putih dinding ni. Benda kita buat tu. Kita mengkhabarkan tentang sifat. Maka pengkhabaran tentang sifat tu namanya wasaf. Wasaf tu ada pada siapa? Ada pada kita. Kita ni apa? Wasif. Kita khabar pasal apa? Pasal dinding yang berwarna putih. Putih tu apa? Sifat. Ia ada pada siapa? Ada dinding. Mudah je. Nampak Biqiyami sifah. Fahuwa sifatul wasif. Fahuwa sifatul wasifi. Wahiyya sifah sifatul mausuf. Wa innama qaddamal wujuda. Hanya mendahulu oleh musannif akan sifat wujud. Li'annahu kal asli bin nisbati ila baqi sifati. Dia itu umpama asal. Asas kepada sifat-sifat lain. Idhil hukmu bima yajibu lahu ta'ala. Kerana hukum dengan apa yang wajib. Wa ma yastahil, apa yang mustahil. Wa ma yajuz, apa yang haruf. Kattafri'i alaih, seperti cabang di atasnya. Cabang di atas wujud tadi lah. Wujud dulu baru boleh sifat. Nak kata sifat ni ke harum sahih. Kenapa? Litaqdimihi alaiha. Litaqdimihi alaiha. Kerana mendahulukannya di atasnya sifat. Wujud tu mendahulu atas sifat-sifat lain. Yushbihu, menyamai. Yushbihu taqdimat tasawwuri ala tasdiq. Serupa, seakan-akan samanya itu seperti mana kita mentakdimkan tasawur atas tasdik. Kita mendahulukan tasawur atas tasdik. Nak sebelum tasdik. Tasdik ni keluar hukum kan? Tasdik ni apa ni? Kita hukum atas nisbah. Apa tak? Hukum atas nisbah. Nak hukum atas nisbah kena tasawur dulu. Tak? Nak kena tasawur dulu. Antara dua perkara tu. Kalau kita nak nisbah tu. Jadi tasawur dulu baru tasdik. Macam gitulah. Umpama macam wujud dan juga sifatnya. Wujud tu. Kata kedim yushbihu taqdimat tasawuri ala tasdiq. Habis. Wattafaqa jami'ul milali mu'minu. Jami'ul milali mu'miniha wa kafiriha. Dan telah sepakat segala millah-millah. Segala agama-agama. Mu'miniha. Agama hak beriman, Islam. Wa kafiriha. Ataupun hak kafir. Sepakat. Ala wujudis sani'i. Atas wajib adanya pencipta. Dia kata sepakat. Hak nama agama. Ialah apa-apa agama pun, Islam ke kafir, sepakat bahawa wajib ada pencipta.
Kalau jenis beragama lah, jenis beragama hok milah. Hok dak kata tak ada cerita tu. Hok tu jenis tak ada agama. Nampak tak? Wala ibrata, tidak diambil kira, tak boleh ambil kira biqauli jama'atin min jahalatil falasifati, daripada orang-orang jahil di kalangan ahli falsafah. Apa dia kata? Biqauli, ini makulul qaul ni. Inna hudutsal alami amrun ittifaqi. Jelas tak situ? Jelas tak tulisan? Tak jelas? Hak kitab lama, kitab baru jelas tak? Azdik. Jelas kitab. Hak lama jelas tak? Ana tak jelas ni. Amrun ittifaqi. Mereka kata hudutsal alam, baharunya alam, yakni kejadian alam ni amrun ittifaqi, perkara hak jadi dengan tidak semena-mena, dengan kebetulan. Ittifaqi makna kebetulan. Betulan jadi. Yang panggil teori apa ni? Big Bang lah kira. Big Bang. Evolusi perkembangan. Evolusi tu perkembangan. Boleh juga lah, sebab dalam evolusi tu ada dia panggil natural selection tak? Tak? Natural selection. Makna kebetulan. Jadi betulan. Gas ni campur dengan gas ni, sama-sama dia meletup menjadilah alam ni. Big Bang. Siapa buat cerita pula? Amrun ittifaqiyun. Tahu kat Arab ada gerakan dah nak mempercayai teori evolusi ni. Hak dari buat ni. Di kalangan doktor-doktor, profesor-profesor, dia buat seminar semua Arab. Jadi orang percaya balik dah. Cuba nak menanamkan kepercayaan semula kepada teori evolusi. Okey. Amrun ittifaqi. Mereka kata jadi dengan tidak sengaja. Bi ghairi fa'ilin, tanpa ada pencipta. Dia kata tak boleh ambil kira puak-puak ni kata. Kenapa? Li'annahu badihil butlan, kerana jelas sangat sesat. Jelas sangat salah. Sesat maknanya salah lah. Jelas salahnya. Badihi ni sangat jelas salahnya. Sangat jelas sesat. Sesat ni tak nampak lagi tak? Sangat jelas salah. Gitu. Makna kalau percaya gak makna komang sangat. Sangat jelas salahnya. Badihi tak perlu fikir maksudnya. Tak perlu fikir panjang. Walidha, dari kerana itu. Dah dibuat teori-teori guna calculation, guna macam-macam buat tu. Tu buat saja nak mengaburi. Benda tu sebenarnya tak payah fikir apa gitu. Fikirlah benda hak ada ni tau. Sejik ni ada, takkan ada orang buat. Sejik ni ada, tak ada orang buat. Masuk dalam rumah tiba-tiba ada makanan. Alhamdulillah. Mari diri. Ayah tu mari meleh diri. Dia ambil pisau, meleh diri ya. Lepas tu dia seyak dulu, dia masuk. Boleh makan KFC. Tak tu lah. Nampak tak? Jadi, badihi al-butlan. Walidhalika, dari kerana itu, lamma allafa, tak kala telah menulis Ibnu Qayyim tulis mi'ata mi'ata hamli ba'irin, idhafah belaka tu, mi'ata hamli ba'irin fi ilmi tauhid. Dia tulis 100 tanggungan unta pada ilmu tauhid. Mana? Kitab atau helayang kitab tu boleh dibawa oleh 100 ekor unta. Mana banyaklah. Ibnu Qayyim tulis mi'ata hamli ba'irin fi ilmi tauhid. Wazaffaha sultan. Wazaffaha, dan telah mengarakkannya oleh sultan ketika itu. Wa masyal ulama'u ma'aha, dan ulama berjalan bersamanya. Itu tulis Ibnu Qayyim ke? Ni cerita ni banyak biasa nisbah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu tulis apa? Ibnu Qayyim tak? Tu tak ada tu. Ibnu Qayyim kau. Tak aja dengar Ibnu Qayyim situ. Ibnu Qayyim kau. Ke ni dasa alaihi. Tak ada si madsu alaihi.
Wallahualam tak pandai kata lah. Tapi Ibn Qayyim pun masya-Allah lah. Dari karangan dia tu. Tapi bab-bab apa nama ni, akidah ni Ibnu Qayyim rak masalah dalil-dalil ni dia tak setuju. Dia buat Nuniyah Ibnu Qayyim tu. Dia kalau Ibnu Qayyim anak murid Ibnu Taimiyah Nuniyah Ibnu Qayyim tu dia kutuk Asy'ariyah. Asy'ariyah lebih syirik daripada musyrikin. Nuniyah Ibnu Qayyim. Keras. Dari segi akidah dia keras. Tapi dia banyak tulis, memang dia banyak tulis. Dalam tasawuf, dalam akhlak, dalam sirah dia hadyu apa ni? Nama apa? Fi hadyi khairil ibad. Nama apa tu? Kitab sejarah tu. Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Tu banyak tu macam mausu'ah tentang sirah Nabawi ya. Lepas tu kitab tasawuf pun ada dia. Madarijus Salikin fi syarhi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini tiba-tiba Ibnu Qayyim sini wallahu alam kita nak kata pun tak beranilah, tapi biasa kisah ni masyhur bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi dan memang tak peliklah sebab masya-Allah kitab tafsir dia tu sendiri fihi kullu syai' ma'a tafsir. Dalam kitab tu ada setiap perkara berserta dengan tafsir. Orang kata ghairu tafsir tu tu mubalarah lah tu. Memang kisah ni masyhur bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Ibnu Qayyim ni kita nak kata wallahu alam lah. Nampak tak? Ke madsuh Ada kalau setengah tu kata madsuh Wahabi buat tapi boleh sikit jadi Ibnu Jauzi orang lain. Ibnu Qayyim tak tahulah kalau ada ulama lain, wallahu alam mungkin ada ulama sama Ibnu Qayyim lain kot, tengah cari tengoklah tu. Mi'at hamli ba'ir. 100 apa ni? Tunggangan unta. Kitab dia tu. Makna banyaknya dia datangkan dalil. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi pun sabah. Memang dalam Quran tu setiap ayat yang berkaitan dia kait dengan dalil akidah. Fi ilmi tauhid wa zaffaha sultan, dan sultan arak dia. Wa masyal ulama maha, dan ulama berjalan bersama ni. Tu sebab Ibnu Qayyim ni orang kontroversi. Ulama banyak dalam apa ni zaman dia tu menyalahi dia. Sa'alat humra'atun, tiba-tiba bertanya akan dia oleh seorang perempuan. Wa hiya la ta'rifuhu, dia tak kenal siapa tu. Fa akhbaraha, maka orang beritahu kepadanya. Khabar dia ni. Ni tak kenal lagi ke? Kalau dalam kisah tu apa tak kenal lagi ke? Hadza Ar-Razi allazi allafa fi alfi dalil. Yang menulis 1000 dalil tentang kewujudan Allah Taala. Dia tulis 1000 sejuta dalil tentang wujud Allah Taala. Apa khabar ke dia? Tiba-tiba perempuan ni kata faqalat afillahi syakkun. Adakah pada Allah tu ada syak lagi? Siapa kena sejuta dalil ada Tuhan baru nak beriman? Afillahi syakkun. Faqala la, katanya tidak. Bukan ada syak, lakin rubama tara'a tatra'u syubhatun. Katanya mungkin boleh jadi akan tatra'u syubhatun, akan datang syubhat. Fatadfa'u, maka dapat ditolak bihadhil kutubi, ataupun fatudfa, maka ditolak bihadhil kutubi. Fatudfa'u syubhatu, fatudfa'u ay asyubhatu bihadhil kutubi. Bukan kerana ada syak, tapi boleh jadi akan datang syubhah, maka dapat ditolak dengan kitab-kitab ini. Jawab gitu pula. Faqalat, maka kata perempuan tadi, kullu man jadala fillahi. Apa ni? Kullu man jadala fillahi
kharaqtu ainahu bi'isbi'i. Dia kata, aku setiap orang hok jidal yang baloh pada Tuhan ni, aku akan cocok korek mata dia. Dia kata, aku tak payah dah kalau orang mari jidal kau satu Tuhan, aku korek mata dia je. Nampak tak? Kharaqtu ainahu bi'isbi'i, dengan jari aku. Bukan korek mata Makhuldi. Maknanya kalau ada orang nak jidal tentang wujud Tuhan, aku senang je. Aku tak jawab. Aku korek mata dia. Nampak? Cocoh mata lah maknanya. Kharaqtu, cocoh mata dia dengan jariku. Wa qawluhu ila akhiri. Habis itu cerita. Wa qawluhu ila akhiri ma dzakara. Sehingga apa yang disebut sifat wujud, kidam, maqa' itu, ini jawabun amma yuqalu. Ini jawab kepada perkataan al-wujudu laisa huwa al-ishru, laisa huwa al-ishrin. Laisa huwa al-ishrin. Wujud itu bukan dia itu 20. Fala yasihul ikhbaru, maka tidak sah buat khabar. Faham tak? Dia kata mimma yajibu, mana tadi? Fa mimma yajibu liman azza, apa ni? 20 sifah. Wahya, hiya tu kembali pada siapa? Wahya al-ishrun kan? Al-wujudu, iaitu wujud. Jadi 20 tu wujud ke? Mana boleh 20 tiba-tiba wujud. Wujud satu je. Sebab tu dia kata apa nama dia kata wujud ila akhirih. Wujud sampai akhirlah. Maka ini jawab bagi barang yang dikatakan wujud itu bukan isyrun. Dia itu bukan 20. Fala yasihul ikhbaru, tak boleh nak buat khabar. Nampak? Jadi wahasilul jawab, hasil jawabnya annal khabara laisal wujudu faqat. Annal khabara laisa al wujuda. Annal khabara laisa al wujuda faqat. Khabar khabar itu bukan wujud saja. Bal huwa wa ma utifa alaihi, bahkan wujud dan apa yang diatafkan atas wujud. Maka fayulahadhu fi mithli dhalika atfu tilkal asya'i, maka dimulahazah pada seumpama demikian itu atfu tilkal asya', ataf akan sekalian hak lain tadi. Jadi bila sebut wujud 20 ialah wujud. Ingatlah 20 tu wujud kidang sampai habislah. Okey. Dan fayulahadhu fi mithli dhalika atfu dhalikal asya' wa ja'luha syai'an wahidan, dan menjadikannya seumpama satu. Menjadikannya seumpama satu qabla al-ikhbar, sebelum membuat jadi khabar, biha dengannya. Sebelum buat jadi khabar dengannya, dengan wujud dan apa yang kita bayangkan dan lintaskan tadi. Maka fakullu wahidin minha la mahalla lahu minal i'rab, maka setiap satu tu tidak ada mahal daripada i'rab. Balil i'rabu lil majmu', bahkan i'rab tu kena kepada majmu'. Jadi al-ishrun wujud saja tak lagi. Jumlah semua daripada wujud kita bakal sampai ke habis kaunuh mutakalimah tu, waktu i'rab tu kena kepada majmu'. Wal hukmu bihi ala kulli wahidin, dah hukum dengannya itu atas setiap satu min babil hukmi alal juz'i bi hukmil kul, dan daripada bab hukum atas juzuk dengan hukum semua. Hukum atas juzuk dengan hukum semua. Nampak? Kita mana hukum mana? Wal hukmu bihi ala kulli wahidin, dan menghukum dengannya atas setiap satu-satu itu. Tak? Hukum dengannya atas setiap satu-satu itu dari bab kita menghukum atas juzuk dengan hukum kul. Kita kata apa nama ni? Syurum tu, hak wajib tu wujud. Jadi hukum keseluruhannya kena pada 20. Tapi atas setiap satu-satu tu kita boleh hukum kau. Dia panggil bab kita hukum pada juzuk seumpama hukum pada kul. Kul tu kita hukum dia dengan menjadi khabar kepada apa? Khabar kepada isyrun lah. Dah satu-satu pun
Dia kira kita hukum atas juzuk dengan hukum atasku. Sama macam hukum atasku. Boleh tak? Nampak teknikal kau ni. Ni pun teknikal lalu je. Dia ibarat je. Qauluhu wal wujudu sifatun. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya. Ha? Tak ada penghujung. Tak ada penghujung bagi tak ada je. Ha? Tak ada sebab dia tak ada. Tak ada nihayah. Jadi bila tak ada boleh hukum tak? Bila tak ada boleh hukum tak? Bila tak ada tak boleh hukum. Allah Ta'ala alam. Kita sambung lagi dengan Ashmawi sikit.